Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi dalam refleksi ketiga. Dan kali ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat kepada mungkin sedikit perbincangan berkaitan dengan insan sejahtera yang saya maksudkan pada refleksi yang kedua. Um, saya suka untuk merujuk kepada satu kata-kata daripada Hopkins tahun 2022, bercerita tentang build on cognitive learning to gain a comprehensive understanding of learning in all dimensions including social, emotional, behavioral and spiritual aspect. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk melihat kepada perkara ini, konsep insan sejahtera melihat kepada human centric. Jadi saya ingin mengupas dahulu bagaimana kita sebagai seorang pensyarah memberikan sesuatu yang terbaik di dalam bilik kuliah, dan saya melihat ini kepada tiga perkara. Yang pertamanya adalah keupayaan kita untuk melihat kepada cognitive present ataupun teaching present ataupun yang selebihnya berkaitan dengan what we call that social present. Pada konteks yang pertama, saya nak sentuh dahulu berkaitan dengan teaching present, yang mana mungkin saya tidaklah terlalu lama dalam bidang pendidikan, tetapi pengalaman ataupun orang kata refleksi setiap kali kita mengadakan kuliah bersama-sama dengan pelajar. Di situ kita meningkatkan keupayaan kita sebagai seorang pengajar, yang mana kita bukan sahaja dituntut untuk mengajar, tetapi menunjukkan keupayaan kita untuk meletakkan diri kita sebagai mualim ataupun pemberi ilmu, dan untuk memastikan bahawa teaching present ini sentiasa ditambah baik dan juga diperkembangkan, dan kita tidak boleh statik kerana kita hari ini berhadapan dengan yang mana menyediakan pelajar-pelajar yang bukan sahaja tersedia daripada aspek kognitifnya, tetapi perlu juga dilihat dalam bentuk yang pelbagai. Dan sebagai seorang pensyarah ataupun sebagai seorang guru, teaching present merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengaktifkan pelajar-pelajar untuk bersama-sama dengan kita di dalam bilik kuliah ataupun di mana-mana saja ruang pengajaran yang ada. Dan connection di antara teaching present ini sebenarnya akan memberi kesan yang langsung terhadap social present, yang mana keupayaan untuk mengajar dengan secara dinamik, mengaktifkan pelajar, membawa maksud-maksud tertentu di dalam bilik kuliah ataupun di luar bilik kuliah, secara tidak langsung akan mengaktifkan pelajar-pelajar kita untuk bersama-sama. Yang ini saya katakan sebagai social present, yang mana ada kalanya kita mengajar tetapi kita tidak mendapat reaksi yang positif daripada pelajar-pelajar. Dan social present ini sangat penting kerana ianya bukan hanya melihat kepada interaksi di antara pensyarah guru bersama-sama dengan pelajar atau murid, tetapi juga sangat penting untuk melihat interaksi di antara pelajar dengan pelajar. Bagaimana mereka menggunakan keupayaan intelektual mereka, bagaimana mereka menggunakan keupayaan interpersonal mereka, bagaimana mereka menggunakan skill-skill yang lain untuk memastikan bahawa kelas itu dapat dijalankan dengan harmoni, di samping melihat kepada percambahan idea. Jadi pada saya, social present secara tidak langsung akan memberikan semangat ataupun akan memberikan motivasi kepada pensyarah untuk menjadikan kelas ataupun mewujudkan kelas itu lebih dinamik dan lebih interaktif. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya teaching present yang baik, dengan adanya apa yang kita panggil sebagai social present yang baik, saya yakin dan saya percaya bahawa apa sahaja aktiviti yang kita akan jalankan bersama-sama dengan pelajar akan mampu menjentik kognitif mereka untuk bersama-sama meraihkan segala bentuk aktiviti yang dilakukan secara formative assessment. Dan ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan akan memberikan pelajar-pelajar sedikit keberanian ataupun keselesaan, yang mana pembangunan hubungan ataupun build a rapport itu telah berlaku. Yang mana pertama, cara kita menyampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar. Yang kedua, bagaimana kita membenarkan pelajar-pelajar merasa selesa dengan keadaan ataupun situasi yang kita berikan kepada mereka dalam konteks kelas ataupun luar kelas. Dan cognitive present hanya akan berjaya sekiranya kedua-dua elemen tadi disentuh dan juga diperbaiki. Dan cognitive present ini tuan-tuan dan puan-puan,
Di mana sangat penting. Kerana apa? Kerana di sinilah bermulanya pembelajaran bermakna. Di sinilah bermulanya pembelajaran secara kendiri. Di sinilah bermulanya inquiry based learning. Di sinilah bermula segala-galanya yang mana pelajar-pelajar akan merasakan bahawa ilmu yang mereka pelajari itu tadi boleh diaplikasikan dan seterusnya boleh dimanfaatkan, dan pada masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, mereka memperbaiki skill set yang lain. Dan pada saya, ini sangatlah penting sebagai seorang pensyarah untuk kita menguasai ataupun memahami bagaimana ataupun peri pentingnya apa yang saya katakan tadi, bahawa perlu adanya cognitive present, social present dan juga cognitive present untuk menjadikan bilik kuliah kita ataupun suasana kuliah kita lebih dynamic, lebih orang kata apa, interaktif, di samping bukan hanya berfokus terhadap bagaimana ataupun apakah yang harus kita sampaikan sahaja kepada pelajar. Pada saya, kekuatan sesebuah kelas ataupun kuliah ataupun pengajaran, ianya bergantung bagaimana diskusi ataupun diskurs berlaku di antara pensyarah dengan pelajar, dan yang paling menarik sekali, pelajar dengan pelajar, kerana ini mampu membangkitkan minat mereka untuk mengetahui lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi sama-sama kita baiki bagaimana cara kita untuk mengajar. Seperti mana yang saya tekankan tadi, insya-Allah semoga kelas kita menjadi lebih menarik, kuliah kita menjadi lebih menarik, dan pada masa yang sama kita juga menitik berat terhadap apa yang diperlukan oleh setiap pelajar. Bukan hanya berfokus kepada pensyarah semata-mata. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.